Qad aflahal mu'minun. Maka berjayalah orang yang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka mendapat khusyuk dalam solatnya. Subhanallah. Allah memanggil di dalam bila panggilan solat. Hayya 'ala salah, hayya 'alal falah. Datanglah menuju kepada solat dan datanglah menuju kepada kejayaan. Sekiranya dengan tidak ada anak itu membuatkan kita solat lebih khusyuk, lebih tenang, maka kita di kalangan orang yang berjaya. Namun sekiranya anak menghalang kita daripada solat yang khusyuk, solat yang tenang, solat di awal waktu, memperelokkan solat, maka anak itu menjadi penghalang kita daripada menjadi orang yang berjaya. Subhanallah, Allahu Akbar. Sekiranya, okey, anak memang ia adalah satu anugerah, ia adalah satu amanah. Kita nampak benda yang seronok, benda yang gembira, satu nikmat dunia. Semua orang nak anak, seronok. Tetapi di dalam Al-Quran Allah ada menyebut dengan firman-Nya bahawasanya ketahuilah bahawasanya anak dan isteri kamu, isteri dan anak-anak kamu menjadi musuh kamu di padang mahsyar kelak, di akhirat kelak. Allahu Akbar. Maksudnya boleh jadi anak-anak ini menjadi penghalang bagi seorang ibu ataupun seorang ayah untuk masuk ke syurga Allah. Sebab itu sebenarnya kalaulah kita memahami erti sebenar erti sebenar bahagia, erti sebenar berjaya. Kita nak bahagia, kita nak berjaya. Berjaya apa? Dapat redha Allah. Berjaya apa? Dapat syurga Allah. Berjaya apa? Bebas daripada api neraka Allah. Dan kita diutuskan ke bumi. Allah dah takdirkan perjalanan hidup kita dilahirkan daripada ibu mana? Okey. Bila cakap bab ni, saya harap diri saya dan juga muslimin muslimat sekalian, ada yang kata Ustazah saya belum kahwin sebab tajuk best jadi pedoman. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya kalau boleh walaupun tajuk berkenaan anak, saya tahu ada yang hadir belum dikurniakan anak. Bahkan ada yang hadir belum dikurniakan suami ataupun isteri. Jadi untuk beri ketenangan dan kebahagiaan, kelapangan kepada semua orang, bukan hanya bercakap tentang anak saja, kita nak semua orang bahagia pada petang yang barakah ini. Baiklah, cerita kita kan, telah Allah tulis, telah Allah catat di mana? Di Lauh Mahfuz. Pertama, kita tidak boleh nak memilih lahir daripada keluarga mana. Kita tidak boleh memilih untuk membenih di rahim mana. Kita tak boleh kata kenapalah dia ni jadi mak aku, kenapalah aku tak lahir daripada mak macam mak orang tu. Itu adalah takdir Allah. Allahu Akbar. Bila sebut takdir Allah, Allah telah menetapkan dan memutuskan yang terbaik untuk kita. Walaupun kita rasa ibu kita bukan ibu yang terbaik, ayah kita bukan ayah yang terbaik. Tetapi apabila ia adalah ketetapan Allah, ia adalah yang terbaik. Sebab Allah paling tahu daripada perut mana kita patut keluar. Kita perlu dibesarkan oleh ibu mana, ayah mana. Okey, bila saya sebut begini, ada orang pula luahkan perasaan. Ustazah, mak ayah saya tak pernah didik saya dengan baik. Mak saya pelaku maksiat. Ayah saya tak pernah solat. Mak saya bawa balik lelaki ke rumah. Ini biasa saya bila pergi sekolah menengah, terutamanya. Tu sekolah menengah, sekolah rendah. Bila mereka luahkan perasaan, mereka menyalahkan kehidupan mereka yang teruk itu ataupun sifat mereka yang degil, bermasalah di sekolah, semua mereka ini menyalahkan siapa? Ibu dan ayah mereka. Sangat sedih. Saya kalau buat program dengan pelajar, bila time luahan perasaan, kita rasa ya Allah kesiannya anak-anak ni, rasa nak peluk semua. Dan kadang-kadang tu saya pernah bila daripada habis program sekolah, ada pelajar yang peluk tak nak lepas. Saya kata, lepas Ustazah nak balik, Ustazah nak balik. Dia kata, Ustazah, bila saya peluk Ustazah, saya rasa saya ada mak. Kenapa cakap macam tu? Mak adik dah meninggal ke? Mak kamu dah meninggal? Tak. Mak saya tak pernah peluk saya. Mak selalu marah, pukul. Ayah pun sama. Allahu Akbar. Sebab itu kadang-kadang bila kita sebut anak-anak adalah anugerah sayang anak, macam Puan Felina kata, kalau nak ditukar dengan emas, permata, berbukit-bukit, bergunung, kita tak akan tukar. Tetapi kita harus ingat, ada ibu bapa yang memang tidak dikurniakan rasa sayang, rasa belah kasihan pada anak-anak. Sebab itu banyak kes kan, dipukul, didera sampai mati dan sebagainya. Dalam perkara ini, saya suka mengingatkan diri saya dan para muslimin muslimat sekalian. Bila kita jadi seorang ibu ayah yang penyayang, itu asbab Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha cinta. Berikan ke dalam hati kita sifat kasih sayang dan cinta. Sehinggalah kita mampu untuk menyayangi dan mencintai anak. Sehinggalah kita mampu mencintai dan menyayangi suami.
Jadi jangan sekali-kali menyayangi anak dan suami melebihi mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab boleh jadi saja Allah ambil semula rasa cinta dan sayang itu. Sebab itu kadang-kadang bila Allah kurniakan kita suami yang baik, anak yang baik, ia ujian yang berat. Sehingga kita lupakan pemberi tersebut. Kita lupa yang memberikan suami yang baik itu Allah. Allah yang Wahab, yang Maha memberi. Allah yang Mujib, yang Maha menerima, memakbulkan doa. Kita lupa bahawasanya anak itu adalah pemberian Allah. Apabila kita lupa kepada pemberi, kita akan kemungkinan besar Allah akan menarik kembali pemberiannya. Ketika itu barulah kita sedar. Hakikatnya hidup kita hanyalah berkisar tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita patah balik semula tadi. Saya nak bagi gambaran untuk diri saya sendiri ya, dan muslimin muslimat supaya kita bahagia. Allah yang takdirkan kita dibesarkan, dan saya mohon kepada anak-anak yang sedang mendengar. Saya pun anak. Puan Falina pun anak. Umur 50 tahun yang dengar ke 60 tahun ke, kita semua adalah anak. Pertama, tolong maafkan ibu dan ayah kita. Selagi kita tidak boleh memaafkan kelukaan kita, kita ada rasa dendam ke, kita ada rasa tak puas hati, kita rasa mak ayah kita lebih sayang kakak, abang, adik, kita rasa kitalah anak yang paling tak disayangi. Kenapa asyik kita kena marah? Asyik kita kena suruh. Kenapa asyik kita saja akan disalahkan kalau ada apa-apa yang berlaku? Kalau susah baru cari kita, tapi mak ayah tak hargai. Saya sebut begini bukan sebab ia mewakili saya. Tapi bila saya pergi hari ini ke sekolah, bila saya turun ke universiti, ini yang dirasakan oleh anak-anak hari ini. Akhirnya mereka memilih kehidupan yang bermaksiat. Mereka memberontak. Allahu Akbar, subhanallah. Sedih. Jadi saya mohon kalau sesiapa yang ada sejarah hitam dalam hidupnya, dibesarkan oleh ibu ayah yang tidak memberi kenangan yang manis, berhentilah untuk menyalahkan ibu ayah. Kerana apa? Allah jualah yang mentakdirkan kita lahir dan dibesarkan oleh ibu ayah yang begitu. Allah nak beri kita peluang untuk memberi kemaafan yang paling mahal dalam hidup kita. Memaafkan orang yang paling susah untuk kita maafkan. Memaafkan orang yang paling patut untuk kita persalahkan di atas kehidupan kita hari ini. Dan sekiranya kita mampu memberi maaf, di dalam satu hadis Nabi SAW, mafhumnya Nabi kata, orang yang memberi maaf kepada manusia lain, dialah yang paling layak mendapat kemaafan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Masya Allah. Rupanya, jalan menuju ke syurga itu, muslimin muslimat sekalian, Allah berikan melalui jalan-jalan yang berbeza. Ada orang, jalan dia menuju ke syurga Allah adalah jalan dibesarkan dalam sebuah keluarga oleh ibu ayah yang sangat menyakiti hatinya, lalu dia berikan kemaafan. Lalu dia sebut di malam hari, ya Allah, aku maafkan segala salah silap dosa ibu ayah kepadaku, ya Allah. Dan kurniakanlah kepada ibu ayahku, ya Allah, syurgamu. Dia mendoakan kebaikan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibu ayahku, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka orang mendirikan solat. Saya bila pergi sekolah menengah kan, para pendengar sekalian, sekolah menengah, asrama penuh, sekolah budak-budak bijak ni. Subhanallah. Ada budak nakal sikit datang. Ini budak straight A ni, budak-budak bijak ni. Kata Ustazah, saya bukan tak nak solat, tapi mak ayah saya pun tak solat. Ustazah, saya bukan tak nak tutup aurat, tapi mak saya pun seksi, Ustazah, free hair. Sebelum Ustazah nak marah saya, marah mak ayah saya dulu. Dia memberontak, dia nak marah. Ada pula pelajar lain kata, Ustazah, macam mana Ustazah? Saya dekat sini saya disuruh pakai tutup aurat, jaga solat. Bila saya balik cuti apa, mak saya tak bagi saya pakai tudung, Ustazah. Bila saya musafir apa, mak saya takkan berhenti untuk solat. Macam mana Ustazah? Saya diajar supaya menghormati ibu ayah. Ibu ayah saya tak ada ciri-ciri seorang manusia yang boleh dihormati. Ini kata-kata seorang anak. Saya tak salahkan anak. Kita tak boleh terus cakap, nak, kamu tak boleh cakap macam ni pada mak yang berdosa gini-gini. Subhanallah. Sebab apa? Kalam ulama menyebutkan, sebelum kita menuntut ketaatan daripada anak, kita perlu memberikan pendidikan kepada anak untuk belajar mentaati kita. Sebab itu hari ini ibu ayah, kalau kita ada masalah anak tidak taat, tidak hormat, dia bermula masalah itu adalah kita tidak mendidik anak itu menjadi orang yang dihormati ataupun pandai menghormati. Mungkin kerana kita sendiri tidak menghormati hak anak. Kerana itu anak tidak menunaikan hak kita sebagai ibu ayah. Sebelum kita menuntut hak kita sebagai ibu ayah, berikan dulu hak anak-anak. Subhanallah, apa hak anak? Kita akan bincangkan insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau saya tanya soalan, di antara dosa dan kesilapan kita terhadap anak-anak dengan dosa dan kesilapan anak terhadap kita, mana lebih banyak? Berlaku jujurlah kita pada petang yang barakah ini. Saya tanya lagi sekali. Di antara dosa kita dengan anak, kesilapan kita dengan anak,
Dan dosa serta kesilapan anak dengan kita mana lebih banyak? Sudah tentu dosa kita, subhanallah. Bahkan perbuatan salah dan dosa anak itu asbab kecuaian kita dalam mendidiknya. Asbab kecuaian kita dalam membentuknya. Anak adalah acuan kita. Kalau kita acu kuih kan bentuk star, akan jadi star. Kalau kita acuan kita nak buat biskut tu bentuk bulan, dia akan jadi bulan. Sebab itu hari ini kalau kita tanya, kenapa kamu jadi macam ni? Kenapa engkau ni macam ni? Sebenarnya soalan itu balik semula kepada kita. Subhanallah, kalau anak tu boleh jawab, anak tu tak menjawab je, tapi dia simpan. Suara tu bergema di dalam hati tu. Kalau dia boleh jawab, dia nak jawab. Alah, mak pun sama, semayang pun lambat. Ni orang mayang lambat, dia nak marah. Alah, mak pun sama, menjawab pada mak ayah. Kita menjawab, dia marah. Alah, mak pun sama, kalau ayah panggil, nanti. Bila kita cakap nanti, dia marah. Alah, mak pun sama, suka main telefon. Dia marah kita main telefon. Alah, mak pun sama. Tapi suara itu bergema di dalam hati. Sebab itu suara itu boleh jadi dendam kepada anak. Setiap kali dia marah, kita marah anak, dia bukan terima. Tetapi dia lantun semula. Dia tengok akhlak kita. Dia tengok perangai kita. Subhanallah, kadang-kadang muslimin-muslimat sekalian, saya cakap ni untuk diri saya. Sebab apa saya bercakap macam ni? Sebab saya ada banyak kesilapan juga dalam mendidik anak. Dulu saya jadi perundi rumah tangga kan. Ibu bapa ramai datang mengadu masalah anak. Bila ibu bapa datang, Ustazah anak saya macam ni. Ustazah anak saya gini-gini. Saya kata, minta maaf cik. Minta maaf puan. Cik, tuan dan puan ni sebenarnya bukan datang mengadu masalah anak. Sebenarnya datang mengadu masalah diri sendiri. Bukan mengadu masalah anak. Mengadu tentang masalah diri sendiri. Apa maksud Ustazah? Sebenarnya kita kalau nak mengadu hal anak, kita kena fikir banyak kali. Malu puan. Malu encik nak mengadu hal anak pada orang lain. Nak buka aib anak. Sebab sebenarnya kita sedang buka aib kita sendiri. Sebab apa? Anak sekian-sekian itu adalah hasil daripada air tangan kita. Bukan air tangan orang lain. Sebelum kita salahkan cikgu, salahkan kawan-kawan, subhanallah. Saya percaya ramai ibu bapa yang lemah dalam berdoa, termasuk saya. Sedangkan kita tahu doa adalah senjata yang paling utama. Tapi ibu bapa kadang malas nak berdoa panjang-panjang untuk anak. Berdoa pun tanpa khusyuk. Muslimin-muslimat sekalian, berdoa bukan susah. Yang susah adalah khusyuk dalam berdoa. Berdoa ringan. Yang berat adalah berdoa dengan yakin, dengan sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Muslimin-muslimat, saya nak mengudur balik tadi tu. Allah takdirkan semuanya dalam hidup kita. Setiap orang yang kita jumpa, suka atau tidak, Allah takdirkan. Kadang kita tanya, kenapalah aku jumpa dia ni? Kenapalah dia ni muncul dalam hidup aku? Sebenarnya, apa yang berlaku dengan siapa kita jumpa, bisnes kena naik, bisnes kita turun, kita dapat kerja, kita hilang kerja, kita dapat suami yang baik ataupun tidak, kemudian dapat anak yang sehat atau tidak, dapat anak yang baik atau tidak, anak yang cerdik ke kurang cerdik, semua itu adalah kisah, cerita, ketetapan, ketentuan Allah. Yang mana kita tidak boleh mengubahnya, pertama. Yang kedua, Allah create. Allah create. Allah aturkan kisah hidup kita ni begini. Jangan buat perbandingan dengan kehidupan orang lain. Untunglah dia lahir mak ayah macam tu. Untunglah dia dapat suami baik. Untunglah dia anak-anak semua cerdik. Anak dah lah cerdik, comel-comel. Abang tengok muka anak kita macam tak siap. Contohlah adik buat apa tak puas hati tengok muka anak. Kemudian dia kata, kenapa anak kita ni tak berapa cerdik ya bang? Ini keturunan awak lah ni. Mak ni pun belilah pay bijak itu ini. Subhanallah. Hakikat sebenarnya, apa jua cerita hidup kita ini, Allah nak tengok sejauh mana kita sabar, sejauh mana kita syukur. Sebab itu kita tak boleh buat perbandingan. Cerita hidup kita adalah tentang kita. Cerita orang itu adalah tentang orang itu. Dan akhirnya kita akan kembali kepada Allah dengan cerita masing-masing. Untuk lihat sejauh mana kita sabar, kita redha dengan ketetapan Allah. Untuk lihat sejauh mana kita ini bersyukur dengan segala nikmatnya. Subhanallah. Jadi kondisi apa pun kita sekarang, sama ada belum ada pasangan, Allah sedang menguji sejauh mana kita mampu bersyukur. Allah sedang menguji sejauh mana kita mampu redha dengan ketetapannya saat ini. Saat kita dah nikah, kemudian tiada dikurniakan anak, kita juga sedang diuji. Saat kita dapat anak, subhanallah, kita tetap terus diuji. Anak itu juga banyak menguji sabar kita. Anak itu juga banyak menguji redha kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan sikit mukadimah ni kan. Sebelum kita pergi, mungkin ada orang nak tanya soalan. Saya sebenarnya memang nak petang ini supaya lebih ada interaktif.
saya nak tengok soalan muslimin muslimat. Siapa ada yang nak bertanya, kita cuba menjawab dengan sebaik mungkin. Sebagai kesimpulan, tolong maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Sama ada ibu ayah, suami, anak-anak, isteri, adik-beradik, memaafkan. Sebab ramainya orang yang di dalam kubur menyesal kerana tidak memberi kemaafan. Masa tu baru menyesal. Menyesal kenapa? Diperlihatkan betapa besarnya pahala memberi maaf. Betapa besarnya pahala memberi maaf. Kerana apa? Dia bukan sekadar cerita dia beri maaf orang buat salah. Orang yang beri maaf adalah orang yang menerima qada dan qadar Allah dalam hidupnya. Orang yang memberi maaf adalah orang yang redha dengan ujian Allah. Orang yang memberi maaf adalah orang yang layak dapat kemaafan Allah. Maksudnya bila kita maafkan seseorang, kita dah tak ungkit dah. Kenapa contohlah orang ni dulu kita buat baik dengan dia. Tiba-tiba dia khianat kita. Susah kita nak maafkan. Susah. Tapi once kita dah maafkan, aku maafkan kau, maaf sungguh-sungguh, aku takkan tutup apa-apa. Maafkan dunia dan akhirat. Maksudnya kita dah mula sedar bahawasanya Allah yang mengizinkan dia mengkhianati kita. Allah yang mengizinkan dulu dia pernah baik dengan kita pernah baik dengan dia. Apa yang kita buat baik dengan dia tu pun kudrat yang datang daripada Allah. Bukan sebab kita ni bagus sangat mampu buat baik, tak. Masya Allah. Sebab itu bila kita belajar Asmaul Husna, kita akan mudah untuk memberi kemaafan dan bersangka baik kepada semua orang. Bahkan bila kita ada kebaikan, kita takkan sandarkan. Kita tak akan kata, saya ni hati saya ni lembut, saya tak boleh lah tengok budak-budak kena pukul. Saya ni anak, saya sayang sungguh. Saya sayang anak. Rasa sayang tu Allah yang beri ya. Dan kita nampak ada orang yang kasar dengan anak, maki hamun, pukul. Allahu Akbar, kita kena kesian pada dia. Sebab dalam hatinya Allah tak kurniakan rasa kasih, sayang, cinta. Ada sebab, ada cerita-cerita masing-masing. Jadi kalau kita nak fikir kenapalah Allah tak bagi kasih sayang dalam hati, kita tak boleh tanya kenapa. Sebab banyak persoalan di dunia akan terjawab di mana? Di akhirat kelak. Sama ada di syurga ataupun di neraka. Sebab itu orang yang sedang diuji saat ini, tolong bertahanlah. Banyak persoalan kita kenapa itu dijawab di mana? Di syurga. Masa tu insya-Allah kita akan bersyukur, ya Allah, patutlah aku tak diberikan suami, Engkau berikan aku syurga, berbaloi aku diuji dengan tidak dikurniakan seorang suami. Patutlah dulu ya Allah, aku ni sepanjang 30 tahun nikah aku diuji dengan suami aku perangai gini, rupanya Engkau nak berikan aku tingkatan syurga yang tinggi ini. Ya Allah, patutlah dulu di dunia aku diuji dengan anak, rupanya Engkau nak bagi syurga. Maksudnya persoalan dan ujian kita sekarang ini kenapa akan terjawab di mana? Di syurga Allah. Pastikan kita lulus ujian Allah. Lulus dengan jawapan cemerlang, sokongannya lulus. Jangan sampai gagal, fail. Subhanallah. Saya kembali kepada Puan Felina. Mungkin kita ada nak tengok soalan dan sebagainya. Alhamdulillah.